Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mulai hari ini 25 Mei 2021, kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKP 3.0. Dua aspek penting dalam penguatkuasaannya adalah: satu, mengurangkan jumlah mereka yang bekerja di pejabat kerajaan atau swasta. Dua, menghadkan masa operasi sektor ekonomi. Antara yang terkandung dalam kedua-duanya ialah contohnya 80% kakitangan kerajaan akan bekerja dari rumah, yang membabitkan seramai 750,000 pejabat awam. 40% pekerja swasta akan bekerja dari rumah, membabitkan 6.1 juta pekerja. Pengangkutan awam akan dihadkan kepada 50% kapasiti penumpang. Kekerapan juga akan dikurangkan. Operasi perniagaan dihadkan dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam sahaja. Berkuat kuasa di seluruh Semenanjung termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula pada 25 Mei 2021. SOP yang lain terus dikuatkuasakan seperti pemakaian pelitup muka di tempat awam, penjarakan sosial dan menjaga kebersihan diri. SOP di kawasan atau rumah ibadat seperti masjid dan surau juga diteruskan dengan tujuan untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Beberapa kawasan di negeri Johor seperti di Felda Kahang Timur, Johor, telah dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan Darurat PKPD. Ada pihak yang mencadangkan supaya kerajaan Johor perlu melaksanakan full lockdown, tetapi banyak perkara perlu diambil kira sebelum sesebuah negeri itu diisytiharkan full lockdown. Saya sebagai Ketua Penerangan Bersatu Johor menyokong tindakan untuk menguatkuasakan PKP 3.0 seperti yang dilaksanakan sekarang sehingga 7 Jun 2021. Tindakan tidak melaksanakan PKP penuh adalah demi kepentingan kesihatan dan kelangsungan hidup rakyat. Jika syarikat dan perindustrian diarah tutup, mereka mungkin gulung tikar, sekaligus menyaksikan pekerja hilang pekerjaan dan tiada punca pendapatan. Ini adalah antara sebab-sebab mengapa kerajaan mengambil tindakan tidak melakukan full lockdown. Pengalaman PKP 1.0, ekonomi Malaysia mengalami kerugian sebanyak 2.4 bilion sehari. Dan sekiranya PKP 3.0 ini secara full lockdown, kerajaan akan menanggung kerugian yang sama juga. Bagaimanapun, apa yang dilaksanakan ketika ini, itu pun masih memberi kesan kepada ekonomi. Dianggarkan kita akan mengalami kerugian 300 juta sehari. Ketika PKP sebelum ini, kerajaan telah membelanjakan hampir 10 bilion untuk peringkat peniaga kecil dan sederhana atau usahawan kecil dan sederhana bagi mengurangkan beban mereka. Kerajaan juga melaksanakan program rancangan ekonomi yang lain bagi membantu rakyat dalam pelbagai aspek. Keadaan ini tidak boleh diteruskan kerana boleh melumpuhkan sistem ekonomi negara. Oleh itu, PKP 3.0 yang dikuatkuasakan ini diharap mampu melandaikan lengkuk COVID-19 dengan syarat rakyat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Banyak rekod menunjukkan kes positif berlaku kerana kurang pematuhan SOP. Ketika ini, kerajaan telah meningkatkan kemudahan bekalan vaksin. Tetapi masih ramai rakyat belum mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin. Dari segi denda pula, bagi mereka yang melanggar SOP, kerajaan menetapkan kadar denda antara 1,500 ke atas individu dan 50,000 syarikat. Jika dibandingkan dengan negara lain, di
di kalangan negara-negara ASEAN dan juga United Kingdom, pengenaan kadar denda adalah dianggap sederhana. Pelanggaran SOP di Brunei, Taiwan dan Thailand contohnya boleh dikenakan denda antara 2 dan 10 kali ganda dari Malaysia. Negara lain seperti Indonesia, India, Filipina, Myanmar, Kemboja, Vietnam memang mengenakan kadar denda yang rendah bagi kesalahan yang sama. Bagaimanapun jika dibandingkan dengan kadar gaji minima di negara-negara berkenaan, yang paling tinggi kadar dendanya adalah Kemboja, Taiwan dan Indonesia. Tindakan Malaysia dalam pencegahan COVID-19 mendapat pengiktirafan antarabangsa. Pihak Kementerian Kesihatan juga mendapat pujian dari badan antarabangsa termasuk WHO. Beberapa agensi penarapan antarabangsa juga memberi penarapan yang positif ke atas Malaysia di segi menangani COVID ini. Pada 21 Mei 2021, kadar purata kematian di Malaysia adalah 0.3%. Ini jauh lebih rendah berbanding negara-negara lain termasuk negara maju seperti Kanada, Denmark dan Taiwan. Rakyat perlu memberi kerjasama mengurangkan masalah dengan mematuhi SOP. Kita banyak membaca pelbagai komen yang negatif dalam media sosial. Tetapi tanyalah diri sendiri, adakah kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam memastikan COVID ini dapat dikurangkan. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.